Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem berkata Barisan Nasional Sarawak terutamanya Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB sudah bersedia menghadapi pilihan raya negeri ke-11. Beliau memberitahu pemberita selepas menutup program Training of Trainers Pergerakan Pemuda PBB dan pelancaran jentera pemuda parti tersebut di Santubong. Menyedari semangat yang membara dalam kalangan anggota pemuda PBB mengenai pilihan raya, beliau bagaimanapun menasihati mereka supaya tidak ambil mudah pilihan raya ini. My advice to fellow party members is to keep calm. We have faced elections before and we have won them. Won all these elections. But not to take things for granted. Take it very seriously. But at the same time, keep your cool. Lebih 3,000 ahli pergerakan pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB seluruh negeri menyertai program 3 hari tersebut, Anjuran Pemuda PBB. Program tersebut bermula Jumaat lepas dan berakhir hari ini. Terdahulu, beliau yang melancarkan jentera pemuda PBB dengan peluang bedok sebanyak 7 kali. Beliau juga menyerahkan panji kepada 12 zon Parti Pemuda Negeri. Turut hadir ialah Menteri Kerja Raya, Ketua Pemuda Parti PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof dan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu. Sementara itu, menyentuh mengenai tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri, jelasnya beliau belum menetapkan tarikh untuk menemui Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Katanya, walaupun sebelum ini beliau pernah mengumumkan PRN ke-11 akan diadakan pada April, namun ia hanya cadangan sahaja. That is just a proposal. That is just a proposal, that's all. It is for the election commission to decide. Mengenai calon, beliau berkata secara keseluruhannya hampir dimutamatkan termasuk meletakkan beberapa anggota pemuda dan wanita PBB sebagai calon. Bagi pembahagian kerusi pula, beliau berkata PBB akan bertanding bagi 40 kerusi dan Parti Rakyat Sarawak 11 kerusi. Manakala Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP pula, beliau berkata perkara itu akan diselesaikan dalam masa terdekat. Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP semalam menyatakan kesediaannya untuk bertukar kerusi dengan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP pada pilihan raya negeri akan datang demi kemenangan Barisan Nasional. Presiden SPDP Datuk Seri Tiong King Sing berkata pertukaran itu melibatkan beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di kawasan Sibu dan Sarike seperti DUN Dudong, Meradong, Repok dan Pelawan. Bercakap kepada pemberita pada Rumah Terbuka Tahun Baru Cina SPDP Zon Tengah di Dewan Suara Sibu, beliau berkata bagaimanapun pertukaran itu hanya dilakukan sekiranya SUPP bersetuju berbuat demikian. We looking at actually like the area we feel lah in our central region here we feel we can work together on a Dudong, Meradong and Repok. And also even Pelawang we can work together. If SUPP could ever to consider and sit down together, we can work together. Menurutnya, SPDP bersedia berbuat pertukaran itu kerana tidak mempunyai sebarang kerusi di kawasan Sibu. Sementara itu, Datuk Seri Tiong memberitahu bahawa SPDP sedang mengintai 2 kerusi baru iaitu Dun Mulu dan Samalaju. Bagaimanapun, beliau menyerahkan kepada Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem yang juga pengerusi BN Negeri untuk membuat keputusan berhubung perkara itu. Pada pilihan raya negeri lepas, SPDP bertanding di Tasik Biru, Krian, Pakan, Meluan, Bekenu, Baklalan, Batu Danau dan Marudi. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota Limbang kini sudah siap siaga menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail berkata 5 ranting dengan lebih 7,000 ahli telah pun membuat persediaan terbaik bagi memastikan kemenangan pada PRN nanti. Jelasnya, walaupun belum ada tanda dan kelibat parti pembangkang di kawasan tersebut, namun beliau tidak mahu jentera parti mengambil mudah dalam persediaan menghadapi PRN akan datang. Beliau berkata demikian pada program memperkasa jentera pilihan raya negeri Sarawak ke-11, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak, Cawangan Bukit Kota dan Batu Danau di Limbang. Majlis itu turut menyaksikan laungan kata-kata semangat dari lebih 1,000 ahli PBB Bukit Kota dan Batu Danau yang menyatakan sokongan kepada parti dan pucuk pimpinan. Selain itu, acara simbolik membawa bendera parti PBB dan bacaan lafaz ikrar taat setia turut diadakan sebelum diserahkan kepada naib yang di-Pertua Kanan PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan.
Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satin menegaskan perjuangan beliau dan kepimpinan Barisan Nasional adalah untuk memastikan harapan dan kesejahteraan rakyat tercapai. Katanya pembangunan dan kesejahteraan negeri akan lebih bermakna apabila rakyat hidup dalam komuniti dan penempatan yang harmoni. Justru beliau mahu rakyat memahami dengan jelas dasar dan polisi kerajaan yang bertujuan membangunkan rakyat dan Sarawak. Inilah perjuangan kita untuk masa hadapan. Kita akan cuba mencapaikan harapan rakyat sebanyak sedikit. Nak masati orang semua, si dapat you. Si dapat. Tapi cobalah dikit-dikit kita membangunkan negeri Sarawak. Ketua Menteri berucap melancarkan projek pembangunan Kemunyang di Sibu. Projek itu merupakan penempatan dan pembangunan semula untuk mangsa kebakaran di Kampung Datu pada Jun 2013 selain penduduk dari Kampung Bandung, Kampung Nyabo dan Kampung Ile Sibu. Berkeluasan 92.7 hektar, projek di bawah Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak itu menyediakan 812 lot tanah yang dilengkap dengan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air serta peparitan. Turut dibina di kawasan penempatan itu ialah rumah kedai 3 tingkat, pusat sukan dan rekreasi, masjid, klinik kesihatan, dewan masyarakat dan tadika. Dalam pada itu, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tonopeng berharap penduduk yang terlibat dengan penempatan semula di Kemunyang memanfaatkan peluang itu demi kesejahteraan hidup. Katanya projek yang bakal menjadi sebuah bandar satelit itu ternyata memberi impak kepada penduduk, terutama Bumiputra berpendapatan rendah mendapat rumah yang lebih selesa. Ini kerana selain perumahan, penempatan itu juga akan dilengkapi dengan bangunan komersial yang seterusnya dapat meningkatkan sosioekonomi penduduk. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Muda Perumahan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Anggota Dewan Undangan Negeri bagi Nangka Dr. Anwar Rafi'i pula berkata, pendapatan itu dapat menyelesaikan masalah kepadatan rumah di kampung-kampung tersebut. Penduduk kampung yang ditemui pula amat bersyukur dengan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan mereka. Kalau kerajaan dapat bantu, rasa kami gembira lah untuk anak cucu kalau esok dah. Bukan kita kasih tahu ke dia tu, main susah nak dapat tanah dah. Ialah kami kalau dapat kami bersyukur mendapat. Suka gembira lah kena dapat lot baru. Masa rumah cik bapa bagus lagi lah, rumah lama. Anak-anak pun dah saya ada tempat juga lah. Ya, iyalah harap dah dapat. Dah anak-anak dapat dah rumah lot dia semua. Banjir yang melanda negeri ini pada Isnin lepas terus mendapat perhatian banyak pihak. Antaranya ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Sarawak bersama dengan Jabatan Pertahanan Awam JPAM yang turun padang bagi membantu penduduk yang terjejas banjir di Kampung Rantau Panjang, Batu, Kawah Kuching untuk membersihkan rumah mereka. Pegawai Bomba Kanan PBK2 Arisa Arshad ketika ditemui RTM berkata program pasca banjir bersama penduduk kampung itu bagi memberi keselesaan kepada mereka. Jelasnya seramai 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang telah dikerahkan untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. Jadi pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada agensi-agensi yang dapat sanggup datang pada hari ini ya, termasuk itu JPAM, Bomba, Rela dan juga pelajar daripada Politeknik pun ada bersama kita pada hari ini. Memang kerjasama ini sangat bagus, memang amat diperlukan ya. Kalau lihat dalam plan pendidikan Malaysia, PPPM, Pelan Pendidikan Malaysia itu memang mengharapkan ada kerjasama antara pihak luar, komuniti luar dengan pihak sekolah. Selain Bomba dan JPAM, program berkenaan turut disertai oleh Jabatan Sukarelawan Malaysia, pelajar Politeknik dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Suasana di Jeti Bot Panjang Nanga Entabai Julau semalam meriah dengan kedatangan rombongan Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Datuk Puat Zarkashi yang menunaikan janjinya untuk memberi bantuan pada lawatannya kawasan Meluan Disember tahun lepas.
Menurut Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, Datuk Puat Zarkashi, sebanyak 5 buah rumah panjang iaitu Rumah Manding, Entili, Bajau, Tinting dan Rumah Gerasi di kawasan Nanga Mujuk dipilih untuk menerima pelbagai bantuan bahan binaan berjumlah RM192,000. Pembaikan dan pembinaan rumah-rumah panjang itu akan dilaksanakan secara gotong royong. Sebab yang lebih penting kepada kami dalam laporan ini ialah menyampaikan maklumat mengenai dengan isu-isu semasa dan isu-isu negara sepanjang lawatan tersebut. Sebenarnya itu yang lebih penting kepada kami. Antara yang paling gembira dengan bantuan itu ialah tuai Rumah Manding Anak Alup yang rumah panjangnya agak daif. Kira-kira saya terima kasih ngagai Jembatan Jasa sudah memberi atap ngagai rumah kami bawa dengan Banyung dia kawasan Ulu Mujuk. Menurut saya terima kasih guys semua lebih lagi bakal bala-bala pengarah jasanya saya datai dengan tabai di tahu. Jadi kami juga kira-kira hati dalam buat kita beri sudah tahu tadi. Jadi kami serumah tadi beri sudah semen 526 biak semen tadi. Kira-kira hati kami beri sudah makanya. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim akan menghadiri majlis perasmian pelancaran buku Asia Foundation di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada pukul 10.30 pagi. Sementara itu, pada pukul 2.30 petang, Pengarah Bahagian Dasar Jabatan Penjara, Dato' Al-Zafri Muhammad Al-Nasif, mempengerusikan sidang media sempena majlis perasmian sambutan Hari Penjara ke-226 di Pejabat Pengarah Penjara Negeri Sarawak, Jalan Puncak, Borneo, Kuching. Manakala pada pukul 8 pagi, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM Bukit Aman, Datuk Sri Mormdadza Nazarin merasmikan Ibu Pejabat Daerah IPD Lubuk Antu di IPD Lubuk Antu Seri Aman. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni.